Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizukna sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Taala kumpulkan kita pada hari ini. Sebenarnya saya baru je nak tanya kenapa dinding je penuh dulu tadi. Tapi belum tanya dah ke depan dah, masya-Allah. Macam faham je hati ustaz ke depan kan. Sebab kita bukan nak baca Yasin. Yasin kan dia buat apa saya panggil lengkung apa kan, bulatan. Jadi tapi tak apalah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita. Dan memang kalau majlis ilmu tu yang terbaik adalah duduk lebih dekat. Yang lebih dekat tu lebih baik. Biar kalau sampai kena ilio ustaz tu lagi bagus lagi kan. Dia kurang macam tulah. Tak batal puasa insya-Allah. Okey. Tapi tak apa. Alhamdulillah Allah Taala pilih kita pada tengah hari ini. Dan hari ini dah berapa? 10 Ramadan. Betul? 10 kan? 10 Ramadan. Alhamdulillah 10 Ramadan maknanya hari ini 1/3 lah. 1/3 daripada Ramadan dah selesai. Tinggal lagi 2/3 InsyaAllah. Dan dalam tempoh 1/3 Ramadan ini mungkin dah bagus sangat lah untuk kita buat muhasabah balik. Kita fikir balik Ramadan aku macam mana agaknya dalam tempoh 10 hari ni. Agak-agaknya lulus ke tidak. Dah habis 1/3 ni kira besar lah kiranya daripada bahagian Ramadan tu kan. Dah jadi 1/3 daripada Ramadan tu kita dah habis. Saya fikir balik, kalaulah 1/3 ni aku gagal, sebenarnya sempat lagi 2/3 tu aku nak kejar balik sepatutnya. Sebab ada lagi lebih, yang baki tu lebih daripada yang dah berlalu. Jadi sepatutnya masih sempat. Tapi kita risau bila permulaan kita tak bagus, takut-takut memang sampai ke sudah pun tak bagus, na'udzubillah. Macam orang lumba lari orang lumba lari, kalau dia punya starting dia je dah terplay out kaki dia contohnya, memang kalah lah senang ceritanya kan. Tapi kita tak begitu. Kita harapkan sebab rahmat Allah Ta'ala ni luas, mudah-mudahan kita dapat sampai penghujungnya dengan lebih baik insyaAllah. Okey tuan-tuan, sebelum saya pergi jauh, kita ni, saya suka mula mana-mana tempat pun saya kuliah kan, saya akan tanya satu soalan. Satu soalan cukup lah. Kalau saya tanya 10 soalan, dia akan tukar rancangan. Tanyalah ustaz. Dengar betul-betul nanya ustaz yang bertanya lah kan. Jadi kita ambil satu soalan je tuan-tuan. Satu soalan ni kalau tuan-tuan boleh jawab dengan jujur sangat bagus. Sebab saya pun nak tengok dari segi statistiknya macam mana. Saya tanya soalan ni macam-macam tempat dah. Daripada Jepun sampai ke US saya ceramah pun banyak tempat saya akan tanya soalan yang sama. Soalannya lagi-lagi bila saya tengok ada banyak dah kuliah-kuliah dalam bulan Ramadan ni. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah, siapa di kalangan kita yang tak pernah rasa ngantuk dalam majlis ilmu? Cuba angkat tangan. Ada? Tengih ada? Ada? Ada yang kata ustaz buat lawak ke apa? Bukan, ni bukan buat lawak ni. Ini memang tanya soalan serius ni. Kok ada yang nak angkat tangan, saya tunggu juga sebenarnya ni. Lama dah saya tunggu soalan ni. Tak ada orang angkat tangan lagi. Adalah seorang angkat tangan setakat ni. Dia angkat tangan dengan penuh semangat. Kan? Saya pun bawa mikrofon turun daripada pentas tu, pergi jumpa dia. Saya tanya, bang, saya teruja ni, abang tak pernah ngantuk dalam majlis ilmu? Dia terus turun balik tangan dia. Tersilap dengar soalan ustaz. Jadi saya tanya, apa yang abang dengar? Dia kata, saya ingat ustaz tanya siapa yang tak pernah tak ngantuk dalam majlis ilmu. Ada saya lah orangnya. Setiap kali majlis ilmu dia lah orang yang ngantuk. Saya kata kalau soalan tu ditanya, bukan abang seorang angkat tangan, ramai kot angkat tangan. Dan kalau kita tanya pada tengah hari ni pun soalan macam tu, rasa ada yang angkat tangan. Jadi apa masalah kita? Masalah kita
cuba kita bezakan. Beza dulu dengan para ulama yang terdahulu. Mereka bila belajar disebutkan seolah-olah ada burung bersarang di atas kepala mereka. Ada burung bersarang di atas kepala mereka seolah-olah. Maknanya mereka sampai tak bergerak pun bila duduk dalam kuliah agama. Dan kuliah agama mereka daripada pagi sampai tengah hari. Bukan 45 minit. Bukan 1 jam. Tapi sampai 4-5 jam. 4-5 jam tu dia boleh duduk seolah-olah burung bersarang di atas kepala. Maknanya duduk tenang macam tu. Sedangkan dia orang pun manusia, bukannya robot atau malaikat. Dia orang juga ada perasaan manusiawi yang lain lah. Dia orang ada penat, ada rasa letih, ada rasa lapar, ada rasa bosan, ada rasa macam-macam lah kan. Sepatutnya adalah rasa-rasa tu. Tapi kenapa dia orang boleh duduk tenang macam tu yang kita tak dapat seperti mana dia orang kan? Jadi kita boleh simpulkan kepada satu perbezaan yang ketara antara kita dengan dia orang, iaitu apa yang dinamakan sebagai zauq kan. Zauq ni apa dia? Bukan the zauq jangan salah faham kan. Orang KL ada the zauq, tapi itu tak bagus kan. Tapi dia daripada bahasa Arab juga tu kan, kelab malam tu. Jadi dia buat kelab malam nama bahasa Arab tu yang hebat tu kan. Tapi bukan jadi sunnah kan, walaupun nama bahasa Arab. Okey. Zauq maksudnya apa asalnya? Maksud zauq adalah rasa. Itu asal makna dia. Zauq ni asalnya rasa, macam rasa dekat lidah tu. Rasa kat lidah, taste lah. Dan cerita asal maksud zauq adalah taste. Tapi dia juga diertikan dengan feel. Rasa dalam hati. Rasa dalam hati, rasa seronok, rasa benci dan sebagainya. Itu juga disebutkan sebagai zauq. Dan asalnya rasa kat lidah. Jadi dia yang rasa dekat hati tu dia lebih kepada bahasa kiasan. Bahasa kiasan dia. Okey. Kita ambil contoh mudah. Sekarang ni musim Euro. Ada orang minat tengok bola. Dia sanggup bangun tengah-tengah malam nak tengok pasukan kegemaran dia berlawan, bertanding. Malam tadi Portugal lawan Iceland kan. Saya tak tengok lah perlawanan tu kan. Tapi saya tahulah habis 1-1. Tapi orang tengok, orang sanggup bangun pukul 2 pagi untuk tengok kan. Bangun pukul 2 pagi untuk tengok. Katakanlah tuan-tuan bayangkan, dia paksa isteri dia tengok sekali dengan dia kan. Dia bangun, dia kejut, yang tengok bola dengan abang. Apa hal pula nak kena tengok bola pula bang malam-malam? Taat suami wajib. Dia guna pula dia punya kad tu kan. Jadi isteri pun bangunlah, nak macam mana, dosa lawan suami, tak pasal-pasal kan. Jadi dia pun bangun, tengok perlawanan tu kan. Duduk sebelah-sebelah, TV sama, sofa sama, bilik yang sama, kipas yang sama, perlawanan yang sama, tapi perasaan jauh berbeza kan. Seorang rasa seronok tengok, seorang lagi rasa terseksa tengok kan. Seorang rasa enjoy betul-betul tengok daripada awal sampai habis. Yang seorang lagi rasa menyampah, rasa geram dan segala macamnya. Kalau lah sumpah segandah tu boleh, dah lama dia sumpah segandah suami dia kan. Tapi kan sama je, kenapa beza? Sebab rasa kan, rasa yang berbeza. Hati dia tu kan, hati tak ada kat situ. Okey. So sekarang ni cuba kita tengok majlis ilmu. Agak-agak kita duduk dekat kategori yang mana? Kita kategori yang suami yang seronok tengok bola tadi ke, ataupun isteri yang menyampah tengok bola tadi kan? Kalau kita duduk dekat kategori isteri tu, maka tak peliklah ayat yang paling menggembirakan, yang paling melegakan, yang paling membahagiakan, yang paling menyeronokkan yang disebutkan oleh seorang penceramah adalah cukup sampai sini saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan saya tunggu kejap lagi. Dapat je dengar je ayat tu kan. Dia rasa lega kan, rasa lega. Kalau orang lelaki, abang-abang kita pergi sembahyang Jumaat, ayat yang paling best sekali bila ibadallah kan. Tu memang dah habis tu kan. Confirm habis. Waktu tu kan mata terus terbuka, terus terjaga. Habis dah kamat kan. Waktu tu kan lega kan. Seolah-olahnya kita macam terseksa tu. Macam yang si isteri tadi yang tak minat tengok bola, 90 minit dia tengok bola tu, momen paling menggembirakan dia adalah whistle penamat lah kan. Whistle penamat tu dia paling seronok sekali. Lepas dah aku daripada seksaan kan. Maka macam tu juga lah agaknya kita bila duduk dalam majlis ilmu. Maknanya rasa kita tu tak ada
Tak sama macam para ulama dulu. Tuan-tuan bukan tuan-tuan, saya tak sebut tuan-tuan, saya sebut kita. Maknanya termasuklah saya sekali. Kita tak dapat seperti mana apa yang para ulama dulu tu dapat. Dan oleh kerana mereka juga manusia, kita juga manusia. Maknanya sepatutnya kita boleh dapat apa yang diorang dapat. Lainlah kalau diorang robot, lainlah kalau diorang ni malaikat. Memang kita tak boleh nak expect kita dapat benda yang sama lah. Tapi sekarang ni diorang manusia. So sepatutnya kita boleh dapat apa yang diorang dapat. So macam mana kita nak dapat apa yang diorang dapat? Disebutkan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku tambah lagi. Kalian bersyukur, aku tambah nikmat kalian. Maknanya Allah yang akan meletakkan rasa seronok tu dalam hati kita. Orang putih sebut law of gratitude, kan? Memang lagi banyak kita bersyukur, lagi seronok satu perkara tu kita akan rasa. So kalaulah majlis ilmu kita buat perumpamaan, maka apa kata setiap kali kita duduk saja dalam majlis ilmu, ustaz datang saja dalam kelas, ustaz duduk saja, maka kita mulakan dengan sebutan Alhamdulillah. Dekat mulut kita dan hati kita. Bukan sekadar dalam hati, mulut pun kena sebut. Supaya kita tengah hantar signal pada diri kita sendiri. Kita bagi tahu pada otak kita, telinga kita dengar, otak kita tahu. Alhamdulillah. Bila kita syukur macam tu, Allah akan tambahkan nikmat. Pasti begitu. Pasal Allah yang kontrol hati kita. So Allah dah janji, kalian bersyukur, aku tambah lagi. Bukannya tambah tempoh duduk majlis ilmu tu, tak. Tapi tambah nikmat dia. Okey. So sekarang macam tu juga dengan Ramadan. Ramadan kan ada orang dia excited di awal, tapi ujungnya dia fade, hilang je tu, makin tak ke mana-mana kan. Ada orang pula yang hujung tu dia makin seronok, tapi bukan seronok sebab beribadat lah, seronok sebab ada dekat raya. Kan? Makin hujung makin seronok, siap buat countdown ke raya. Sekarang ni kan lagu raya dah berkumandang. Rupanya saya diberitahu, dia orang memang tunggu seminggu je puasa. Jadi lepas seminggu, okey dah on, boleh siarkan lagu raya. Mujur lagi. Tahun lepas saya pernah dengar lagu raya sebelum Ramadan lagi. Siap DJ tu sebut lagi, kita dah tak lama dah nak raya. Belum Ramadan dah sebut benda tu dah. Pasang lagu raya sebab dah nak raya, dia kata. Puasa dia dekat tu, dia tak fikir. Kita tak apalah. So kita seronok, ada yang seronok nak raya dan sebagainya. Kan beza dengan sahabat Nabi SAW yang hujung Ramadan dia lagi sedih sebab Ramadan dah nak pergi. Kan beza kan? Okey, so beza kita dengan para sahabat Nabi SAW, sekali lagi, rasa tadi tu. Rasa dengan Ramadan tu, dia berbeza. Rasa mereka dalam Ramadan, nikmat Ramadan yang dia orang dapat, dia tak sama dengan nikmat Ramadan kita dapat. Kita dapat juga nikmat Ramadan, tapi dia tak sama. Kita, lagi-lagi tuan-tuan yang datang ke surau, dan bukan wajib pun datang ke surau, maknanya pihak atasan kita tak wajibkan pun untuk datang ke surau. Kan tuan-tuan kalau tak datang ke surau untuk kuliah Zuhur, tuan-tuan tak ada kena potong gaji ke dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan masuk ada pakai tab dulu. Tak ada kan? Maknanya tuan-tuan tak diambil attendance dan sebagainya. Dia berbeza ya, ada syarikat-syarikat dia memang ambil attendance. Saya pergi minggu lepas kilang Shinetsu. Kilang Shinetsu. Kilang tu Jepun lagi kan, dia punya tu. Tapi dia punya pekerja, dia datang kuliah Zuhur, ambil attendance. Semua kena ambil attendance, ustaz kena sign kat depan. Jadi macam cikgu sekolah balik aku. Dia ada attendance kat situ. Kalau macam ada setengah syarikat yang saya pergi, memang staff dia diarahkan untuk tab dia punya kad tu dekat pintu surau ni. Pintu surau tu memang ada apa dipanggil tu, reader tu lah. Kan? Access card reader tu. Bukan pasal nak buka pintu tu, pintu memang dibuka dah. Tapi semua orang masuk mesti letak benda tu. Saya pun tengok juga. Bukan nak buka pintu. Tapi rupanya sebab dia orang akan rekodkan kehadiran ke surau. Rekodkan kehadiran ke surau untuk datang kuliah. Ada kuliah Zuhur, ada kuliah Duha dan sebagainya. Jadi HR dia akan dapat semua data tu. Akan dapat rekod. Okey, dia ni berapa kali pergi ke pengajian. Berapa kali pergi. Bahkan sembahyang pun dia orang letak. Dia orang tab. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Kalau tak ada kuliah pun, dia akan tab juga. Berapa kali dia ni akan sembahyang kat surau dan sebagainya. Syarikat yang besar, syarikat yang memang antara syarikat yang sangat besar lah. Dekat Malaysia ni, kalau saya sebut nama dia, memang tuan-tuan semua tahulah. Nama syarikat ni. Tapi dia boleh buat macam tu dekat staff dia. Tuan-tuan tak
Tuan-tuan tak perlu buat macam tu, tapi tuan-tuan datang. Tuan-tuan tak perlu nak diberikan ganjaran ataupun arahan dan sebagainya untuk datang ke kuliah. So saya rasa tuan-tuan di kalangan orang yang dapat juga nikmat Ramadan. Tuan-tuan dapat juga rasa sedikit nikmat Ramadan. Saya yakin macam tu. Ada sedikit rasa seronok dalam bulan Ramadan. Kenapa saya sebut sikit? Sebab nak bezakan dengan para sahabat Nabi SAW. Maknanya kita punya nikmat ni masih lagi rasa sikit, termasuk saya sendiri. Kan? Kita masih lagi rasa sikit nikmat Ramadan berbanding dengan diorang. Kita tak pernah lagi betul-betul menangisi pemergian Ramadan seperti mana mereka. Mungkin kita adalah sikit rasa sedih bila nak habis Ramadan. Mungkin kita ada rasa sedikit, mungkin sampai menitikkan air mata bila habis Ramadan. Tapi tak sama macam diorang yang betul-betul rasa sedih. Tak sama macam diorang yang selepas daripada Ramadan je diorang dah tak sabar-sabar nak datang jumpa Ramadan lagi sekali. Kan? Bulan Syawal, bulan Zulkaidah tu semua dah tak sabar-sabar. Jadi tak sama kita dengan mereka. Sekali lagi, apa sebab dia? Sebab apa? Balik semula tadi. La in syakartum la azidanakum. Kalian bersyukur, aku tambah lagi. Kalau betul kita bersyukur dengan nikmat Ramadan, kita betul-betul rasa alhamdulillah Allah bagi aku setiap saat dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan tambah rasa nikmat itu lagi pada kita. Tapi start dengan syukur dulu. Kan? Syukur dulu. Sekarang ni dah 10 hari bulan Ramadan. Syukur dulu. Aku apa juga kebaikan yang aku buat sepanjang bulan Ramadan, sepanjang 10 hari ni Allah dah lipat gandakan pahala aku. Dalam tempoh 10 hari ni aku dah dapat pergi sembahyang tarawih. Kan? Walaupun kadang-kadang 20, kadang-kadang 8, kadang-kadang 4 je. Kadang-kadang ada mazhab baru. Dulu orang duk bahas 20 ke 8. Sekarang 4 pun ramai dah keluar dah. Sekati dia lah, tak apa. Sembahyang tarawih kan, sembahyang tarawih ni dia tidak ada had nombor bilangannya sebenarnya. Tuan-tuan nak sembahyang sampai 40 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak sembahyang macam di Yaman tuan-tuan, dia orang buat sembahyang tarawih, yang dia tak buat lagi lah tempat kita. Dia buat sembahyang tarawih, dia ikut giliran masjid. Ada masjid start pukul 9 contohnya. Ada masjid start pukul 11. Ada masjid start pukul 1 pagi. Ada masjid start pukul 3 pagi. Kenapa dia buat macam tu? Supaya siapa yang nak sembahyang banyak, dia boleh pergi masjid-masjid tu semua sekali. Pukul 9 dia pergi masjid ni, habis sembahyang kat masjid ni, pukul 11 dia pergi pula masjid tu. Pukul 11 dia habis kat masjid tu, dia pergi pula pukul 1 masjid lain pula. Dia buat macam tu. Dan juga dia memudahkan untuk orang yang nak sembahyang ikut waktu yang dia rasa sesuai. Contohnya ada orang pukul 9 dia rasa tak sesuai, dia nak sembahyang lagi. Pukul 11 baru dia rasa sesuai untuk dia sembahyang. Kadang-kadang kita pun macam tu. Kita mungkin ada urusan dan sebagainya, kita rasa pukul 11 sembahyang tarawih best. Kita rasa macam tu. Tapi masjid surau semua dah habis dah pukul 11. Kadang-kadang kalau kita nak sembahyang pukul 11, kita kena sembahyang seorang je lah. Tapi dia buat tak? Dia buat pukul 11, ada masjid lain pula buat. Pukul 11 malam. Dia start pukul 11. Rakaat pertama dia tu pukul 11. Macam tu. Biasa ada setengah tempat di Yaman, dia buat macam tu. Jadi, maknanya diorang ni, diorang dapat sembahyang malam banyak sebagainya kan. Kita tak dapat macam tu. Kita ada yang sembahyang, mungkin ada malam yang kita tak sembahyang langsung. Sembahyang tarawih. Tapi paling tidak, dapat satu malam pun sembahyang, kita dah tahu dah. Sepanjang tahun, selain daripada bulan Ramadan, aku tak pernah sembahyang banyak macam ni waktu malam. Sepanjang tahun, selain daripada bulan Ramadan ni, 11 bulan yang lepas, sampailah ke bulan ni, 10 hari ni lah yang paling banyak sekali aku sembahyang. 10 hari ni, alhamdulillah, mujur Allah bagi aku Ramadan. Begitu. Ataupun ada sebahagian daripada kita yang mula tutup aurat bulan Ramadan. Ada kakak kita yang mula tutup aurat bulan Ramadan. Kita, alhamdulillah Allah bagi aku Ramadan. Mujur ada Ramadan. Aku pakai juga tudung. Walaupun kawan kata, alah aku tahu dah kau raya nanti habis lah kan. Kan ada macam tu. Alah aku bagi kau 3 minggu je sampai hujung Ramadan dia. Macam dia pula menentukan kan. Aku bagi kau, cuma macam dia yang bagi tu. Aku bagi 3 minggu je. Tak ada lebih. Tak apa, mujur ada Ramadan. Mujur ada Ramadan, alhamdulillah aku dapat berubah. Sembahyang kat surau ni pun, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan memang tiap hari sepanjang tahun memang penuh macam ni. Tapi kalaulah ada sebahagian daripada kita yang bulan Ramadan baru datang ke surau. Ada sebahagian kita bulan Ramadan baru nampak kat surau. So kita sebut 10 hari ni alhamdulillah mujur ada bulan Ramadan. Allah pilih juga aku datang ke surau. Masjid kat rumah aku tahulah juga tangga dekat mana. Kadang ada sebahagian kita tangga masjid pun tak tahu kat mana. Masjid kat rumah dia. Sebab sembahyang Jumaat dekat KL kan, kat rumah, dekat office.
Sembahyang lain tak pernah pergi masjid. Kan? Sembahyang raya kat kampung. Duduk situ 10 tahun dah. Tangga masjid tak tahu lagi kat mana. Kan? Ada je macam tu. Tak pelik kalau kita jumpa macam tu. So mujuk ada Ramadan. Aku jumpa juga tangga masjid. Kan? Mujuk ada Ramadan. Macam-macam benda lah. Aku buka juga Quran. Aku rajin jugalah sekali-sekala buka Quran. Walaupun tak sampai 1 juzuk sehari pun, aku dapat juga buka Quran. So syukur dulu. Syukur dulu dengan nikmat 10 hari ni. 10 hari ni aku syukur. Allah bagi aku. Mudah-mudahan balance yang lagi 20 hari tu, kita dapat fully utilize. Sebab nikmat tu Allah akan tambah. Allah akan bagi rasa seronok untuk lagi 20 hari tu. Tapi kalau lepas 10 days ni kita sebiasa je, ataupun kita rasa tak nak bersyukur, kita kata alah ni pun sebab aku semangat ni. Tengok rajinnya aku ni. Hebat aku ni rajin pergi semayang. Kan, setakat 10 hari ni 3 kali dah aku pergi. Bukan 3 kali aku miss, 3 kali aku pergi. Kan ada macam tu. Ada seorang saya cakap, tuan-tuan tak payah duduk pergi bazar Ramadan sangat. Bazar Ramadan ni tuan-tuan, kadang kita belanja lebih lagi daripada yang diperlukan, bla 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 bla. Ada seorang jumpa saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tahun ni saya dapat kontrol nafsu saya daripada pergi bazar Ramadan. Saya tanya, berapa hari? Dia kata, Ustaz, 3 hari Ustaz. Saya tanya, 3 hari je pergi bazar Ramadan? Dia kata, tak Ustaz, 3 hari saya tak pergi. Tapi betul lah, dia jumpa saya tu macam satu big achievement tu. Yes, 3 hari tak pergi. 3 hari tak pergi tu dia dah bersyukur sangat-sangat dah. Tak apalah, mudah-mudahan tahun depan tambah jadi 4 hari. Jadi at least syukur dulu. So sekarang ni kalau kita syukur 10 hari ni, insya-Allah balance lagi 20 hari ni, kita akan lebih hebat. Akan lebih baik. Tapi kalau 10 hari ni kita rasa macam kita buat tu sebab aku ni rajin, sebab aku ni bagus dan sebagainya, selagi 20 hari tu Allah akan uji kita dengan kemalasan dan sebagainya. Final 10 days pula, takut-takut kita risau. Kita tak dapat pun nak kejar Lailatul Qadar dan sebagainya. Lagi-lagi nak kejar, habiskan assignment, habiskan nak kejar deadline dan sebagainya sebelum raya, maka mulalah kita pun tak tentu arah dalam ibadat kita yang lain. So baik kita syukuri dulu yang 10 hari yang pertama. Tentang bila sebut 10 hari ni saya teringat, tuan-tuan biasa dengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni mungkin ustaz-ustaz lain pun biasa baca dah, tentang puasa. Puasa wajib kata kamu seperti mana diwajibkan kata umat terdahulu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, diwajibkan kata umat terdahulu. Ini dalam 2 minggu lepas saya pun ditanya soalan yang sama. Ustaz, macam mana umat terdahulu tu puasa? Sedangkan yang kita tengok sekarang, orang Yahudi dan orang Nasrani tak ada pun puasa bulan Ramadan, dan tak ada pun puasa 30 hari. Kalau ada pun yang puasa, Hindu nak Taipusam, kan? Itu pun puasa dia pun lain dengan kita. Dia puasa tak makan, tapi dia boleh minum susu, lebih kurang macam tu. Maknanya macam mana yang disebutkan dalam Quran, diwajibkan kata kamu puasa seperti mana diwajibkan kata umat terdahulu. Kalau betul diwajibkan kata umat terdahulu, macam mana diorang berpuasa? Okey, memanglah betul diwajibkan kata umat terdahulu sebab dalam Quran dah sebut. Tapi tak nampak dia punya kesan pada hari ini. Apa sebabnya? Macam-macam pandangan ulama tafsir. Ada yang mengatakan begini, Imam Al-Mujahid contohnya, Imam Mujahid contohnya, antara yang mengatakan orang dulu-dulu ni dia wajib puasa juga. Dia puasa juga macam kita, 30 hari juga, sama macam kita, 30 hari juga. Tapi satu hari dalam bulan puasa dia tu, tak kira nama bulan puasa dia bulan apa pun, dia, bulan Ramadan tak ada lagi waktu tu, tapi ada satu bulan puasa tu 30 hari, Sultan dia sakit. Bila sakit, dia jumpa dengan dia punya pendeta dia waktu tu. Pendeta dia kata, tuanku kena puasa tambah lagi 7 hari baru sihat insyaAllah. Yang Sultan ni pun dengar, okey lah, dia puasa 30 hari campur lagi 7, 37 hari. Dia puasa 37 hari, dia sihat. Jadi tahun berikutnya dia fikir, kalau aku puasa 30 hari je, nanti berulang balik sakit aku. Aku kena puasa 37 hari juga rasanya ni. Tapi aku ni sultan, mana boleh aku seorang yang puasa 37 hari, rakyat puasa 30 hari? Tak aji lah. Jadi dia pun keluarkan berkeliling, semua rakyat dia mesti puasa 37 hari juga. Tuan-tuan bayang, kalau tiba-tiba pemegang mohon besar diraja buat pengumuman malam raya tu, dengan ini diumumkan besok puasa
Raya minggu depan. Bukan lusa, minggu depan. Puasa tahun ini ditambah lagi 7 hari. Rasa-rasa saya lah akan ada demonstrasi lagi besar daripada bersih tu. Dekat Malaysia ni, seluruh negara kan, semua keluar tak puas hati sebab tak dapat raya. Kalaulah puasa diumumkan tangguh lagi seminggu, tak apa kan, amat yang seronok. Tapi kalau raya tangguh lagi seminggu, mengamuk semua orang. Tapi inilah yang dibuat oleh Sultan tu, okey. Dia pun buat tambah 37 hari, rakyat pun ikut puasalah 37 hari kan. Tak apalah. Lepas satu generasi demi satu generasi, tiba-tiba ialah sultan tu pun dah mati, ganti dengan sultan-sultan yang lain kan. Sultan yang lain tu pula, tiba-tiba ada seorang sultan ni, dia kata kenapa kita puasa 37 hari? 37 hari ni nombor dia tergantung kat tengah-tengah. Senang-senang kita genapkan jadi 40 lah. Dia genapkan jadi 40, ikut suka dia je. Jadi dia pun keluarkan berkeliling. Rakyat semua diminta puasa 40 hari. Dia orang pun semua puasa lah 40 hari. Tak apa lagi. Dah lepas satu generasi demi satu generasi, datang pula sultan yang lain. Sultan tu pula kata, kenapa kita puasa 40 hari je? Kan lagi bagus kalau kita puasa genapkan 50 hari. Jadilah 50 hari pula. Ni di kalangan Bani Israel. Okay. Jadilah 50 hari. Bila mereka puasa 50 hari, apa jadi pada Bani Israel ketika tu? Mereka akhirnya mula meninggalkan syariat puasa tu sendiri. Sebab apa? Syariat puasa tu dah dilihat terlalu berat. Dia dah berlawan, dah menambah dah apa yang Allah Ta'ala suruh, lalu ditambah bagi berat. Bahkan diwajibkan benda yang Allah Ta'ala tak wajibkan. So, dia jadi berat, maka ramai orang tinggalkan. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, dia mula rasa puasa ni bukan Allah suruh. Puasa ni sultan yang suruh. Itu sebablah sultan boleh tukar-tukar. Sekejap 30, kejap 37, kejap 40, kejap 50. Kan? Dia rasa alah sultan yang suruh, bukan Allah yang suruh. Jadi waktu tu mereka pun meninggalkan syariat berpuasa itu sendiri. Sampai datang Nabi SAW, puasa 30 hari itu dah tak ada dah. Di kalangan umat-umat yang terdahulu. Tak ada dah. Dan barulah turun ayat Quran, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya, puasa ni dia kena ikut perintah Allah, buat kerana Allah, dan mudah-mudahan dapatlah takwa. Sama macam hadis Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Dia kaitan dengan hadis tadi tu. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tentang bulan Ramadan ni, kita selalu kena ingat, dosa kita banyak. Siapa di kalangan kita yang tak berdosa? Tak ada. Takkan ada di kalangan kita yang akan angkat tangan, Ustaz, saya memang tak ada dosa, Ustaz. Melainkan dia belum balik lah. Ada yang belum balik ke kat sini? Kalau ada yang belum balik tu, maknanya dia ikut bapak dia datang lah. Itu je lah. Kita semua berdosa. Tak ada di kalangan kita yang tak berdosa. Berakal dan balik, maka berdosalah kita. Sebab mesti kita ada buat silap. Bukan Nabi. Nabi tak apalah maksum. Kita berakal dan kita balik. Bermakna kita mukallaf. Dan mukallaf bermakna dah ada dosa pahala. Dosa pahala, sekarang ni kita berdosa belaka. Tuan-tuan berdosa, saya berdosa. Semua kita pendosa. Sekarang ni kita nak cari pengampunan daripada Allah bulan Ramadan. So apa kata bulan Ramadan yang kita nak cari pengampunan daripada Allah, kita berpuasa dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa. Dan ini yang disebutkan tadi dalam ayat tadi dan juga dalam hadis Nabi SAW tadi. Okey. Nak mengharapkan pahala daripada Allah, nak kira-kira pahala daripada Allah. Tuan-tuan, saya cadangkan, ni kita masa lebih kurang lagi 10 minit je lagi. So, saya nak cadangkan beberapa perkara yang kita boleh buat. Kita panggil action item lah ceritanya kalau dalam mesyuarat tu. Kita biar ada to-do list. Kita jangan hanya semata-mata berbincang, ada teori dan sebagainya, tapi kita tak bincangkan macam mana nak bertindak. Tak jadi juga kan? Kita kena ada macam mana nak bertindak, kita kena ada plan bertindak pula. So dia pergi kepada practical side. Bukan hanya semata-mata teori. Kalau semata-mata teori, semua orang boleh buat. Tapi bentuk praktikalnya agaknya macam mana? So kalau nak move forward, dalam tempoh lagi 20 hari ni, ataupun 19 hari lagi, apa yang patut kita buat? Kita fokus kepada beberapa perkara. Tuan-tuan, satu. Apa kata, dari sekarang ni masih lagi sempat. Kita nak jumpa
separuh Ramadan yang kedua, minggu depan. Apa kata? Kita plankan betul-betul rancangan kita untuk iktikaf. Satu, rancang, plan. Sebab kalau kita gagal untuk merancang, kita rancang untuk gagal. So sekarang ni macam mana agaknya kita nak merancang? Rancang iktikaf kita dari sudut rancang bila, di mana, dengan siapa. Rancang betul-betul benda tu. Bila tu kena rancang. Tuan-tuan dah ada dah plan kerja hari apa, cuti bila apa semua. Bahkan plan balik kampung pun sebahagian daripada kita dah ada. Kan? Entah ke semua dah ada dah. Kan? Plan balik kampung. Hari apa cuti. Balik kampung suami dulu ke, balik kampung isteri dulu ke. Kan? Kan biasa. Ataupun balik kampung isteri pertama dulu ke, isteri kedua ke. Kalau sebahagian yang ada lah. Okey. Kan dah plan siap tu. Nak minta cuti berapa hari. Dah ada dah. Dah tahu dah raya hari apa pun dah ada. Dah tahu dah. Walaupun pemegang mohon besar raja belum buat pengumuman lagi. Kan? Kita semua dah confident dah. Okey, raya Rabu. Ambil cuti Khamis. Dah ada dah. So, sekarang kita tanya balik. Macam mana kita boleh buat plan yang begitu detail untuk raya kita, tapi kita belum detailkan lagi plan untuk iktikaf kita dalam bulan Ramadan? Why not kita detailkan juga plan iktikaf kita dalam bulan Ramadan? Kita dah tahu dah, kalau aku iktikaf hari malam yang mana esoknya aku kerja, kan kejap lagi dekat office aku tidur pula. So tengok pula, okay, bila yang malam esoknya aku cuti, hari esoknya aku cuti. So kita tengok, okay, hari Sabtu aku cuti, contoh. Jadi hari Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu mana yang aku nak pergi? Tengok pula tarikh. Oh ni ada hari-hari yang ganjil ni, malam ganjil bulan Ramadan, ada berapa bulan ni? Oh ni 25 Ramadan ni. Contohlah kan. Jadi kita pun ambil tarikh tu. Tarikh ni aku akan iktikaf. Di mana? Di mana pun plan juga. Kan? Masjid mana? Ada masjid yang kita rasa lebih selesa untuk pergi. Ada masjid yang kita rasa kurang selesa. Pergi masjid yang kita rasa lebih selesa. Kita punya tahap keimanan ni macam tu. Kan? Kalau orang-orang soleh terdahulu, diorang memang tak kisah mana pun diorang boleh buat. Kita ni perlu suasana yang menggalakkan kita. Tak ada masalah lah. Kita rasa pergi masjid ni aircon dia lagi kuat. Masjid ni kapet dia lagi tebal. Contohnya. Masjid dia imam ni lebih bacaannya lebih sedap. Sound system dia lebih best. Kan? Tak ada masalah. Pergilah. Carilah masjid macam tu. Tuan-tuan, masjid KLCC tu, Masjid Asyakirin KLCC tu, dia bukan ada ahli Korea kalau nak ikut kan. Kalau ada pun kondo-kondo yang belakang situ tu sikit kan, yang kat arah Jalan Tun Razak tu, itu pun satunya diorang pun ada masjid lain yang dekat Jalan Nampang dan sebagainya. Kalau tidak pun, diorang tu banyaknya expat yang duduk ke situ tu. Masjid KLCC tu setiap malam buka puasa 1,000 orang. Setiap malam. Memang ada yang kata Ustaz Bangla banyak kot. Kan? Betul, Bangla banyak. Tapi Melayu pun ramai. Datang dengan keluarga, datang apa semua kan. Saya yakin diorang tu bukan duduk kat situ. Diorang datang daripada rumah diorang, entah mana-mana. Datang satu family dia kadang-kadang. Ada yang datang dengan kawan-kawan, mungkin daripada pejabat lah. Makan dekat situ. Lepas tu semain tarawih pun ramai. Antara faktor dia apa? Antara faktor dia adalah masjid dia yang selesa. Kapet dia, aircon dia pun selesa, sound system dia bagus, imam dia baca sedap. Tiap-tiap malam yang imam dia tu UNIC, Fakhrul UNIC, Bazri UNIC, bacaannya sedap dan sebagainya. Jadi orang pergi. Tak apa, tak ada masalah. Jangan pula kita kata kau ni pergi masjid jauh-jauh, betul-betul sedap. Betul, lebih afdal semayang kat rumah kita. Itu yang paling afdal. Tapi kita tahu tahap keimanan kita. Tahap kita punya, yalah level kita lah. So level kita nak pilih masjid yang selesa, pergilah, tak ada masalah. Yang penting pergi. Jangan tak pergi langsung. Okey, so cari masjid mana yang kita nak pergi pada malam-malam yang kita nak iktikaf. Dengan siapa pun kena plan siap. Aku nak pergi dengan isteri, aku nak plan pergi dengan kawan-kawan aku, dengan jiran sebelah rumah aku. Plan betul-betul. Supaya kalau kita rasa malas waktu tu, ada orang yang tolong kuatkan. Kalau dia rasa malas, kita pula tolong kuatkan. Plan betul-betul. Kita nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan, action item kita boleh buat sekarang adalah sempat lagi tak? Sempat insyaAllah. Buat pertandingan. Apalah, dah 10 hari pun. Sempat lagi 20 hari lagi. Buat pertandingan. Kenapa pertandingan? Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita berlumba-lumba dalam bulan Ramadan. Dan suruh tunjukkan pada Allah perlumbaan kita. Perlumbaan. Buat pertandingan. Pertandingan dekat pejabat boleh buat. Pertandingan dekat surau boleh buat. Pertandingan dekat rumah boleh buat. Pertandingan dekat WhatsApp group pun boleh buat.
Pertandingan apa? Ada masjid surau yang banyak sekali dia buat pertandingan baca Quran, tadarus. Tuan-tuan nak buat kat sini, sukatilah. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tuan-tuan boleh buat pertandingan lain. Contohnya, tuan-tuan boleh buat kuis. Saya tengok tadi kuliah Ramadan ada berapa? Ada berapa tadi? Kuliah Ramadan? 8? 8. Tak ada masalah kalau kita buat kuis setiap kali. Kan? Kita carilah sponsor untuk hadiah sikit. Hadiah buku ke apa ke, jadilah. Kan? Buat kuis. Supaya orang tahu. Ataupun lagi bagus, kuis apa dipanggil? Terkumpul. Kuis terkumpul. Daripada semua 88 tu, 88 kuliah tu dia ada dia punya soalan yang ada kaitan. Dan soalan akan diberikan pada setiap kali selepas daripada kuliah. Contohnya. Kita boleh buat. Ada seorang akak tu cakap, Ustaz, saya nak buat pertandingan kat rumah saya. Pertandingan siapa bangun sahur paling senang. Saya kata, betul lah kak. Anak-anak kita ni kadang liat betul nak bangun sahur. Dia kata, Ustaz, bukan anak-anak je, bapa anak-anak pun sama. Jadi pertandingan ini terbuka untuk semua. Dengan bapaknya sekali, kalau menang mana tahu kan. Macam tu dah. Okey, seterusnya kita pertandingan. Saya cuba cepatkan. Seterusnya action item kita, selain daripada pertandingan, tuan-tuan cuba buat azam bulan Ramadan. Biasanya orang buat azam tahun baru, azam birthday. Itulah dua azam yang biasa orang buat. Cuba buat azam Ramadan pula. Azam Ramadan ni macam-macam sudut. Ada orang azam Ramadan dia nak berhenti isap ukuk bulan puasa. Bukan bulan puasa, sepanjang hayat. Kalau bulan Ramadan je tak jadi. Ada orang buat azam macam tu. Bahkan saya jumpa ramai orang yang dah dapat berhenti isap ukuk terus bermula daripada bulan Ramadan. Kan? Ada yang macam tu. Tapi ada yang tidak. Bulan Ramadan lagi kuat isap ukuk. Pun ada juga. Saya pergi ke satu syarikat baru ni. Memang lucu lah. Datuk tu, dia jadi pengurusi majlis. Dia kata, tuan-tuan, sempena dengan majlis berbuka puasa kita pada hari ini, kita akan makan kurma saja. Waktu tu dah azan maghrib dah. Dia duduk sembang lagi. Tapi dia dah makan kurma kot. Dia kata, tuan-tuan, okay, tuan-tuan take your time, makan kurma. Nanti lepas 5 minit kita akan semayang. Lepas semayang baru kita akan makan nasi. Biasalah kan. Tapi tuan-tuan tak payah kelang kabut. Tak payah kelang kabut. Relax. Dia ulang-ulang benda tu. Tak payah kelang kabut. Tak apa. Saya pun pelik, apa yang tak payah kelang kabutnya, makan kurma je pun. Jadi siapa yang nak isap ukuk silakan. Siapa yang tak ada stok, tak apa, boleh jumpa saya boleh bekalkan. Memang keluarkan betul-betul daripada poket dia. Kan? Saya pening dah ni, pengurusi iftar ke apa ni, kan? Siapa nak ni tolong angkat tangan, siapa nak ukuk. Lepas tu bos syarikat tu kata, kita punya peraturan syarikat bukan tak boleh isap ukuk ke dalam compound office kita. Datuk tu jawab apa? Pengurusi tu. Dia kata, tak apa, bulan Ramadan ada pengecualian. Istimewa Ramadan, boleh isap rokok kat dalam. Aduh, macam tak kena je kan? Istimewa Ramadan boleh isap rokok kat dalam. Jadi, memang sungguh, dia pergi satu meja ke satu meja. Dia offer. Kan? Rokok tu. Kata, ya Allah, bulan Ramadan tu. First time lah saya tengok macam tu. Saya dah jumpa macam-macam jenis manusia waktu buka puasa. Tapi yang isap ukuk buka puasa pun biasa. Tapi yang jenis offer secara terbuka dekat mikrofon jadi pengurusi majlis tu, itu first time lah. Saya tengok. Okey. Tuan-tuan, apa kata azam kan? Bulan Ramadan aku nak stop. Contohlah apa-apalah. Boleh stop isap ukuk ke, mula rajin semayang ke, mula tutup aurat ke, mula apa-apalah kan. Kita boleh mulakan azam bulan Ramadan. Ataupun paling tidak tuan-tuan, azam bulan Ramadan yang rasanya praktikal juga untuk kita insya-Allah. Tuan-tuan cuba jadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk aku memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah aku. Saya sengaja sebut surah Al-Fatihah saja. Sebab surah Al-Fatihah ni kan wajib baca. Paling tidak every time datang bulan Ramadan je kita akan betulkan bacaan Fatihah kita. Sebab kita punya bacaan Fatihah kita ni kadang-kadang, yalah, dia bukan sentiasa perfect. Dia macam tayar, nanti belong juga. Kena buat alignment juga. Mungkin kena buat balancing. Sampai gitu sekali. Macam tu juga dengan lidah kita ni. Kita baca Quran, kadang-kadang memang bacaan kita tak betul sangat. Apa kata, jadikan azam bulan Ramadan, aku nak repair bacaan Al-Fatihah aku. Macam mana nak repair? Jumpa dengan ustaz lah. Jumpa dengan imam kita. Masjid kita, surau kita, semua ada imam tarawih. Ada imam yang memang 5 waktu semayang kat situ dan sebagainya. Apalah salahnya lepas tarawih malam ni contohnya,
Antara nak more tu ataupun lepas more jumpa dengan imam, imam boleh tak dengar sekejap bacaan Fatihah saya 5 minit je. Imam tolong betulkan bacaan Fatihah saya. Cuba jadikan azam. Bulan Ramadan ni ada lagi 20 hari lagi. Ada lagi 20 malam mungkin ataupun 19 malam lagi. Malam ni dah malam 11 dah kan. Okey. 19 malam. Dalam tempoh 19 malam, takkan tak boleh sekali dua kali untuk jumpa dengan imam kita untuk betulkan bacaan Fatihah kita. Kalau betul kita ni cakna ataupun kita rasa benda tu besar, memang kita akan buat. Tapi kalau kita rasa alah tak ada apa lah, aku rasa okey Fatihah aku ni. Ayah, tuan-tuan, kita kena rasa aku ni punya bacaan mesti ada salah. Mesti ada silap. Bukan kata tuan, saya sendiri pun selalu rasa bacaan Fatihah aku ni tak perfect lagi. Ada lagi silap-silapnya. Tuan-tuan, kita dengar qari, juara qari pun baca, kan? Qari tu yang kan baca Quran tu pun kadang-kadang kita dengar bacaan Fatihah dia pun ada silap lagi, tuan-tuan. Sebablah juri ada itu kalau qari, kalau pertandingan tilawah antarabangsa pun semua kan ada juri tu. Mana pernah orang dapat 100% markah? Mesti ada silapnya. Itu cara dia tu. Yang sangat hebat tu. Apa tak lagi kita? Kita agak bawa banyak salah kita. Minggu lepas waktu saya kat Selamat Pagi Malaysia. Slot saya tu lepas slot Ustazah Sharifah Khasif. Dia betulkan bacaan Fatihah orang. Orang call baca Fatihah. Saya dengar setiap kali orang telefon tu, semua yang telefon tu, kalaulah, ialah Fatihah kan ada 7 ayat. 7 ayat, paling kurang ada 10 kesalahan. Paling kurang 10 kesalahan dalam Fatihah. So agaknya kita berapa puluh kesalahan. Kan? Kita fikirkan balik. Bila agaknya aku nak betulkan bacaan Fatihah aku? Apa dah salahnya jumpa dengan ustaz, minta 5 minit je. Tapi jangan jumpa saya lepas ni buat permohonan siap-siap ni. Sebab saya nak gerak terus lepas ni. Lepas main saya nak gerak terus. Saya ada tunggu janji lain. Tapi imam-imam kita tu lepas more biasanya free lah. Jarang lah lepas more tu tiba dia kata dia nak kena pergi masjid lain pula ke. Kan? Tak ada. Jadi jumpa malam-malam. Ataupun sebelum tarawih ke. Lepas maghrib kita dah makan-makan. Aku pergi awal sikit lah ke masjid. Sebab apa? Nak betulkan bacaan Fatihah aku. Jumpa dengan imam. Imam pun kadang 2-3 orang ada. Jumpa dah salah seorang. Baca Fatihah. Okey, satu lagi yang kita boleh buat juga. Tuan-tuan, apa kata bulan Ramadan ni buka Quran, tengok tafsir Quran. Bukan tengok tafsir Quran untuk 30 juzuk, tapi paling tidak ayat-ayat lazim. Benda ni saya terfikir sebab minggu lepas waktu saya kuliah, saya tanya satu soalan. Saya kata tuan-tuan, kakak, babang, kebetulan pula tempat yang saya kuliah tu muslimat belah depan, muslimin kat belakang. Saya pun pelik juga penyusunan macam tu, tapi tak macam mana kan. Saya kata kakak, siapa di kalangan kita yang hafal surah, ada orang pun dengar, surah apa ustaz nak tanya? Surah Inna A'tainah. Gelak, hafal ustaz kan. Inna A'tainah kot. Surah favourite kan. Memang baca selalu tu. Sampai kalau suami baca kat depan tu, isteri dah boleh agak kat belakang. Punya selalu suami tu baca kan. Waladhalin, abang ni mesti nak baca Inna A'tainah. Isteri dah boleh agak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Isteri kat belakang, yes. Aku dah kata dah. Macam tu dah jadi dialog dia punya selalu. Tapi okay, saya tanya soalan tu kan. Soalan keduanya saya tanya, siapa di kalangan kita yang faham makna surah Al-Kautsar tu? Inna A'tainah. Tiba semestinya kan. Kalau ibaratnya apa disebut krik-krik kan. Jadi sunyi sepi. Saya kata, surah favourite pun tak faham juga. Apa lagi surah yang lain, betul tak? Baru Inna A'tainah tu pun kita tak faham. 3 ayat je pun Inna A'tainah tu. Punya pendek, sebaris setengah saja. Kan? Pun kita tak faham. Agak-agak macam mana dengan surah yang lain. So, apa kata, saya tak adalah kata tuan-tuan kena buka tafsir, kena faham daripada Fatihah sampai An-Nas, daripada surah Baqarah, Ali Imran apa semua. Tapi paling tidak, ayat lazim yang kita biasa baca tu, jadikan kebiasaan. Bulan Ramadan ni, aku akan buka sikit beberapa surah yang aku biasa baca dalam semayang zuhur, semayang asar. Memang kita kena baca surah. Ataupun kalau kita semayang seorang, ataupun kita jadi imam, memang kita kena baca surah.
So kita buka lah surah-surah yang biasa kita baca tu. Ya, Al-Fil kita biasa baca mungkin, kita biasa baca Al-Quraisy, kita biasa baca mungkin Al-Hakum Mutakasur dan sebagainya. Buka tengok mana-mana dia. Siang-siang hari bulan Ramadan ni duduk relax kat pejabat pun kadang-kadang boleh juga buat. Bukanlah duduk relax, waktu kita relax lah. Bukannya tuan-tuan datang kerja memang tuan-tuan rajin, saya tahu. Tuan-tuan adalah pekerja-pekerja yang begitu committed. Mana ada duduk relax lah. Kami bekerja masya-Allah. Kalau daripada mula kami sampai habis tu memang kami tak ada bersembang pun. WhatsApp pun kami tak buka. Kalau macam tu tak apalah tuan-tuan, tak payahlah buka Quran dulu. Tapi kalau kita masih lagi sempat untuk buka WhatsApp, apalah salahnya time kita buka WhatsApp tu sekejap, kita buka Quran sekejap, buka tafsir. Saya biasa tanya soalan waktu kuliah Zuhur, saya biasa tanya satu soalan. Siapa di kalangan kita yang ada WhatsApp tapi belum buka WhatsApp lagi hari ni? Kalau tak ada WhatsApp tu cerita lain lah, kan? Masih pakai Nokia 33 sekupang, kan? Masih pakai Nokia yang ada torchlight kat depan tu, kan? Yang tu tak apalah, kan? Tapi yang ada smartphone, ada WhatsApp, belum buka WhatsApp pada hari ni, dia macam pelik. Kenapa sampai tengah hari tak buka WhatsApp? Dia jadi macam boleh kena marah lagi dengan kawan tu, kan? Kau ni, aku dah mesej daripada pagi sampai tengah hari kau tak buka-buka lagi. Sampai gitu sekali. Okey. Tapi kalau next question tuan-tuan pun dah boleh agak. Apa soalan berikutnya daripada saya? Kan? Siapa di kalangan kita yang belum baca Quran hari ni? Saya tak payah minta tuan-tuan angkat tangan lah. Kan? Tapi jawab pada diri sendiri je lah. Macam mana WhatsApp aku boleh buka, Quran aku tak boleh buka? Okey, katalah Quran tu kita tak boleh baca, akak-akak tak boleh baca sebagainya. Paling tidak tafsir boleh juga buka. Apa masalahnya? Kalau kita pun di kalangan kita yang tak boleh nak baca Quran dengan lancar dan sebagainya, baca pun memang tak betul, memang tak boleh nak baca langsung pun ada. Ada yang memang tak boleh baca langsung, buka-buka Quran dia memang blur terus. Huruf alif, huruf ba, huruf ta pun dia dah susah dah. Jadi tafsir kan ada. Kenapa kita tak gunakan masa tu untuk buka tafsir sekejap? At least bulan Ramadan ni azamkan surah-surah ayat-ayat lazim tu aku settle. Ayat lazim aku akan faham lepas ni insya-Allah. Okey. Dan tuan-tuan, cukup setakat tu insya-Allah untuk hari ni. Dah kita masa kita pun dah habis dah. Dan kita tahu bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan kebaikan, banyak sebenarnya yang Allah Taala dah bagi kepada kita untuk kita dapatkan manfaat pada bulan Ramadan. Jadi kita doalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita di kalangan orang yang dapat menikmati Ramadan seperti mana Nabi SAW dan para sahabat menikmati Ramadan. Dan kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita Lailatul Qadar, beramal pada Lailatul Qadar, dapat istiqamah sampai hujungnya, sampai hujung usia kita. Dan kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hari raya selayaknya selaku orang yang beriman berhari raya, dan berhari raya yang sebenar-benarnya di syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita nak sangat-sangatkan. Allahumma amin. Dan insya-Allah kejap lagi ada dekat luar sana ada dekat belakang tu je buku, beberapa buah buku yang saya terbitkan sendiri. Company saya lah, company kami terbitkan, antaranya buku Kun Anta ada buku Kun Anta tu tulisan saya dengan Heriza Helmi dan juga saudara Faris. Kun Anta ni dia best seller dekat kedai buku popular, dia tulis popular choice dipanggil. Buku motivasi sebenarnya, motivasi keagamaan. Ada buku yang paling baru sekali jadi best seller dekat popular bookstore adalah #deep, tulisan saya dengan Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Tadi saya dengan Heriza Helmi, saya dengan Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, #deep. Ada buku Nawaitu, niat menuntut ilmu, untuk tuan-tuan yang rajin datang majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok syarah niat menuntut ilmu. Kemudiannya lagi wake up. Wake up ni tulisan anak-anak muda, adik-adik kita. Dia orang banyaknya remaja lah yang tulis buku motivasi juga sebenarnya, tapi untuk anak-anak muda lah biasanya. Kalau